الله الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين أولي السلام والعلم والآبائنا ومشايخنا ولوالدنا وخصوصا صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilatul Abrar wa Sya'arul Akhyar fi Talkhis Ad-Da'awat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Wahidin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf bin Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa mutalamidatihi wa masyayikhina fid darin amin. Alhamdulillah, hari ini kita pada majlis yang ke-87 dan kita buat kelas hari ini sebagai ganti kepada majlis yang kita tak laksanakan pada hari yang sebelum ni. Kita tak buat hari Isnin. Baik. Dan kita dah baca dah pada bab ta'ziyah dan telah bab ta'ziyah ni dah 2 majlis ya, kita dah baca dan kita dah cuba nak selesaikan pada semalam tapi tak dapat dilaksanakan, tak dapat diselesaikan disebabkan masa tak mengizinkan. Dan insya-Allah kita akan selesaikan bab ini insya-Allah hari ini insya-Allah. Kita telah baca berkenaan dengan ucapan ta'ziyah yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus soleh. Bagaimana kita tengok bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ta'ziyah, ini menyabarkan atau memberi kata-kata yang baik kepada orang yang ditimpa musibah ataupun yang kematian ahli keluarga. Baik, kita tengok pada asar ataupun sebab ni tak ada number. Wa'adil Hasan Al-Basri rahimahullah أن رجلا جزع على ولده وشكى ذلك إليه فقال الحسن كان ابنك يغيب عنك؟ قال نعم، كانت غيبته أكثر من حضوره. قال فأنزله غائبا فإنه لم يغب عنك غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذه. فقال يا أبا سعيد هونت عني وجدي على ابني. Daripada Hasan Al-Basri, itu imam daripada tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan bahwasanya seorang lelaki
jazi'a ala waladihi, dia sangat kecewa, dia mengeluh di atas kematian anak dia. Wa syaka dzalika ilaihi, dan dia mengadu akan hal tersebut kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Faqala Al-Hasan kana ibnuka yaghibu anka. Kemudian Imam Hasan Al-Basri pun tanya balik kepada lelaki tersebut, adakah anak kamu tersebut selalu menghilangkan diri ataupun dia banyak tidak ada di hadapan mata kamu selama sewaktu dia hidup dulu? Qala na'am. Kemudian lelaki tersebut kata, ya, dia kanat ghaibatuhu aktsara min hudurihi, yani dia sangat jarang ataupun dia banyak berada di tempat lain, itu dia banyak bermusafir berbanding dia berada di hadapan mataku. Jadi sepanjang waktu dia hidup tersebut, masa dia banyak dengan berada di tempat lain. Ini bukan tidak bersama dengan lelaki tersebut, tak bersama dengan ayah dia. Qala fa anzilhu ghaiban. Kemudian kata Imam Al-Hasan Al-Basri kata, kalau macam tu, jadikanlah dia, anggaplah dia berada di tempat yang lain. Dia ghaib di hadapan, dia tidak berada di hadapan mata kamu. Anggaplah macam tu untuk menghilangkan kekecewaan kamu. فإنه لم يغب عنك غيبة الأجر لك فيها أعظم من هذه. Disebabkan apa? Sebab ghaib dia tersebut tidak berada di hadapan mata kamu tersebut, dia boleh menyebabkan kamu mendapat pahala di atas, disebabkan kamu bersabar dengan kehilangan dia tersebut. Faqala ya Abu Sa'id. Kemudian lelaki tersebut kata, wahai Abu Sa'id, gelaran kepada ataupun kunyah kepada Al-Imam Abu Hasan, Al-Imam Hasan Al-Basri. Wahai Abu Sa'id, hawanta anni wajdi ala ibni, engkau telah meringankan kerinduanku kepada anakku. Itulah tujuan kita, tujuan daripada takziah tersebut, untuk meringankan, untuk menenangkan orang yang ditimpa musibah ataupun kematian ahli keluarga. Wa an Maimun ibn Mihran qala azza rajulun Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ala ibnihi Abdul Malik radhiyallahu anhu, faqala Umar al-amru alladhi nazala bi Abdul Malik amrun kunna na'rifuhu falamma waqa'a lam nunkirhu. Daripada Maimun ibn Mihran berkata, seorang lelaki telah memberi takziah, mengucapkan takziah. Baik, kalau kitab saya muka surat 263. Muka surat saya cetakan kitab cetakan Darul Minhaj. Seorang lelaki telah mengucapkan takziah kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Beliau adalah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ni adalah salah seorang daripada gubernur. Ala ibnihi, di atas kematian anak dia, anak lelaki dia, iaitu Abdul Malik radhiyallahu anhu. Faqala Umar, kemudian kata Umar ibn Abdul Aziz, al-amru alladhi nazala bi Abdul Malik, perkara yang berlaku terhadap Abdul Malik anakku ni, amrun kunna na'rifuhu, satu perkara yang kami dah ketahui dah, kami dah maklum akan perkara tersebut. Ini setiap yang bernyawa pasti akan mati. Falamma waqa'a, apabila berlaku kematian tersebut, lam nunkirhu, kami tidak mengingkarinya. Kami, ini maksudnya Imam ataupun Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz pun menunjukkan dia redha atas kematian anak dia tersebut. Wa an Bishr bin Abdullah qala qama Umar ibn Abdul Aziz
على قبر ابنه عبد الملك فقال رحمك الله يا بني فقد كنت سارا مولودا وبرا ناشئا وما أحب أني دعوتك فأجبتني. Daripada Bishr bin Abdullah, beliau berkata, pada satu hari, iaitu ketika mana pengebumian anak kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz berlaku, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz berdiri di hadapan kubur anak dia, iaitu Abdul Malik tersebut, dan dia berkata, rahimakallah ya bunayya, moga-moga Allah Ta'ala merahmati engkau wahai anakku. Faqad kunta sarran mauludan, engkau telah menyebabkan kami gembira dengan kelahiran kamu di waktu kecil kamu dulu. Wa barran nasyian, dan engkau seorang pemuda yang sangat taat, sangat patuh kepada kedua ibu bapa kamu. Wa ma uhibbu anni da'utuka fa ajabtani, dan tidaklah aku suka untuk memanggil engkau, fa ajabtani, dan engkau menyahutnya pada waktu tersebut. Ini ucapan Umar ibn Abdul Aziz. Wa an Maslamah, ini terdapat, ini semua ni adalah kita tengok bagaimana ucapan takziah yang dilakukan oleh para salafus salih. Kemudian wa'an Maslamah qala lamma mata Abdul Malik ibn Umar kashafa abuhu an wajhihi wa qala rahimakallah ya bunayya faqad surirtu bika yawma bushirtu bika wa laqad umirtu masruran bika wa ma atat alayya sa'atun ana fiha asarru min sa'ati hadhihi amma wallahi in kunta la tad'u abaka ila al-jannah. Daripada Maslamah, beliau berkata, ketika mana meninggalnya Abdul Malik ibn Umar, yang kisah tadi lah, kasyafa abuhu an wajhihi, kemudian Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz membuka kain kafan anak dia, dan beliau berkata, rahimakallah ya bunayya, moga Allah Ta'ala merahmati engkau wahai anakku. Faqad surirtu bika yawma busyirtu bika, engkau telah menggembirakan aku ketika mana aku diberi berita gembira, ini pada saat kelahiran engkau. Walaqad umirtu masruran bika, dan sepanjang umur hidupku aku gembira dengan kehadiran engkau. Wa ma atat alayya sa'atun ana fiha asru min sa'ati hadhihi, dan tidaklah waktu yang menggembirakan aku melainkan pada saat ini. Sebab apa? Sebab itu menunjukkan bahawasanya Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz sangat redha, dan dia mengharapkan pahala di atas kesabaran disebabkan kematian anak dia tersebut. Amma wallahi in kunta la tad'u abaka ila jannah, demi Allah, mudah-mudahan engkau akan membawa ataupun menjemput, menyahut ataupun menyeru abaka, ayah engkau ni, untuk masuk ke dalam syurga. Baik. Wa qala Abu al-Hasan al-Madaini dakhala Umar ibn Abdul Aziz ala ibnihi fi waja'ihi faqala ya bunayya kayfa tajiduka qala ajiduni fil haqq qala ya bunayya la an takuna fi mizani ahabbu ilayya min an akuna fi mizanika faqala ya abati la an yakuna ma tuhib ahabbu ilayya min an yakuna ma uhib. Kisah ini diriwayatkan daripada Abu Hasan Al-Madaini. Beliau menceritakan pada satu hari Umar ibn Abdul Aziz masuk melawat anak dia yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan nazak. Faqala ya bunay, wahai anakku, kaifa tajiduka, bagaimana keadaan kau? Qala ajiduni fil haqq. Anak dia iaitu Abdul Malik tersebut menjawab, ajiduni fil haqq, aku mendapati diriku dalam hak. Kalau kita terjemah secara harfiah dia tersebut, itu maksud saya berada dalam hak, kebenaran. Tapi yang hak di sini bukanlah maksud kebenaran tersebut. Hak di sini maksud al-maut, yakni
saya rasa saya dah sampai masa dah, sampai ajal dah. Itu maksud hak tersebut. Sebab al-haq tersebut diitlaqkan kepada setiap perkara yang sabit, perkara yang sabit dengan nas yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira sama ada disebutkan sebagai al-jannatu haq, an-naru haq, dan semuanya perkara sam'iyat dan perkara yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-haq, benar, perkara yang benar. Tapi hak di sini maksud ajiduni fil haq, saya berada dalam saat-saat kematian. Ini saat kematianku sudah hampir, itu maksudnya. Qala ya bunay, sebab saya tengok dalam kebanyakan kitab terjemah mereka tidak menterjemah secara mafhum, mereka menterjemah secara harfiah. Itu boleh mendatangkan salah faham dalam pembacaan kita. Sepatutnya perlu diterjemahkan secara dengan syarah tersebut, supaya orang lebih faham untuk membacanya. Qala ya bunay, kemudian Umar ibn Abdul Aziz pun jawab, ya bunay, wahai anakku, la an takuna fi mizani, la an takuna fi mizani. Dia kata kalaulah aku mengharapkan engkau berada di mizanku, iaitu di timbanganku, di akhirat kelak, di timbangan kebaikan tersebut. Ahabbu ilayya min an akuna fi mizanik, lebih aku sukai daripada aku sendiri berada di timbangan engkau, wahai anakku. Faqala ya abati, kemudian anak dia menjawab, wahai ayahku, la an yakuna ma tuhib, apa yang kamu sukai itu saya lebih suka untuk terjadi, ilayya, kepadaku, min an yakuna ma uhib, daripada berlaku apa yang saya suka. Maksudnya anak dia redha, suka dengan apa yang ayah dia suka. Wa an Juwairiyah ibni Asma an ammihi anna ikhwatan salasatan shahidu yawma tustar fastushhidu fakharajat ummuhum yawman ila as-suq li ba'd sha'niha fatalaqaha rajulun hadara tustar fa'arafathu fasa'alathu an umuri baniha faqalat istushhidu faqalat muqbilin aw mudbirin, qala muqbilin, qalat alhamdulillah nalul fawza wa hatu zimar binafsi wa abi wa ummi. Yang daripada Juwairiyah ibni Asma. Selalu Juwairiyah ni kita maklum sebagai nama seorang perempuan, tapi yang Juwairiyah di sini adalah seorang lelaki. Juwairiyah ibni Asma, daripada ayah bapa saudara dia, ammi ni ayah ataupun bapa saudara sebelah ayah. Itu dalam bahasa Arab ammun, bapa saudara sebelah ayah. Adapun kalau bapa saudara sebelah mak, itu disebut sebagai khalun, kha alif lam, khal. Anna ikhwatan salasatan syahidu yawma tustar, itu tiga beradik syahidu yawma tustar, mereka masuk ke berperang dalam peperangan yang dinamakan sebagai peperangan tustar. Fastushidu, dan mereka pun syahid, terbunuh. Fakharajat ummuhum yawman ila suq li ba'di sya'niha, kemudian setelah mana peperangan tersebut berlalu, ibu mereka pergi ke pasar, pergi ke pasar untuk membeli barang. Fatalaqaha rajulun hadara tustar, dan kemudian ibu mereka tersebut, ibu tiga beradik tersebut bertemu dengan seorang lelaki yang turut sama menyertai perangan tustar tersebut. Fa'arafathu, dan ibu tersebut kenal lelaki tersebut. Fasa'alathu an umuri baniha, dan dia tanya keadaan anak dia. Faqala istushhidu, lelaki tersebut menjawab, mereka telah syahid, wahai ibu.
Faqalat muqbilin atau mudbirin. Kemudian si ibu tersebut bertanya, muqbilin, adakah mereka mati tersebut dalam keadaan mereka berperang? Itu mereka dalam keadaan berani menentang musuh. Atau mudbirin, ataupun mereka mati syahid tersebut disebabkan mereka takut. Mudbir ni maksudnya patah balik, tak berani, disebabkan tak berani menghadapi sesuatu peperangan tersebut. Qala muqbilin, kemudian lelaki tersebut menjawab, muqbilin, bahkan mereka mati syahid dalam keadaan mereka berperang bersungguh-sungguh. Qalat alhamdulillah, kemudian si ibu tersebut menjawab, alhamdulillah, nalul fawz, sungguhnya mereka telah mencapai kemenangan. Wahatuz zimar, dan mereka ni memelihara maruah nama keluargaku, memelihara nama baik kaum keluarga kami. Binafsihum wa abi wa ummi, maksudnya aku bangga dengan mereka. Itu ucapan seorang ibu setelah mana anaknya, ketiga-tiga anaknya mati syahid dalam peperangan tersebut. Qultu az-zimar bikasri zal al-mu'jamah wa hum ahlu rajul wa ghairuhum mimma yahiqqu alaihi an yahmiyahu. Maksud azimah tersebut adalah kaum keluarga yang patut dijaga oleh seorang lelaki tersebut. Itu maksud azimah. Wa qawluha hatu ay hafizu wa ra'am. Maksud hatu pula iaitu menjaga, wara'u sama juga maksud memelihara, iaitu memelihara nama baik kaum kerabat ataupun kaum keluarga tersebut. Wa mata ibnu lil imam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fa anshada wa maddahu illa hakadha fastabir lahu radiyatu malin aw firaqu habibi. Dan imam ataupun anak kepada al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu telah meninggal dunia, maka imam asy-Syafi'i membuat satu syair, merangkap satu syair, wa maddahu illa hakadha fastabir lahu, dan hidup inilah, maksudnya lebih kuranglah, wa maddahu illa hakadha fastabir lahu, beginilah kehidupan, illa hakadha, dengan demikian yang banyaknya akan berlaku juga musibah, ujian dan yang seumpama dengan dia. Fastabir lahu, maka bersabarlah dengan ujian tersebut. Radiyatu malin, radiyah maksudnya kehilangan ataupun kemusnahan harta benda, mal. Au firaqu habibi, ataupun berpisah dengan orang yang dikasihi. Iaitu dua perkara tersebut yang berlaku dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan kita akan rasa bersedih, akan menyebabkan kita rasa kecewa, iaitu kehilangan, kemusnahan, kekurangan harta benda, wang ringgit dan sebagainya, dan juga kehilangan, berpisah dengan orang yang dikasihi. Maka kata Imam Syafi'i, fastabir lahu, maka bersabarlah dengannya. Qala Abu al-Hasan al-Madaini, mata al-Hasan walidu Ubaidillah ibn al-Hasan wa Ubaidullah yawma idhin qadi al-Basrah wa amiruha, fakasura man yu'azihi, fadhakaru ma yatabayyanu bihi jaza'u ar-rajul min sabrihi, فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئا كان يصنعه فقد جزع. Kata Abu al-Hasan al-Madaini, mata al-Hasan walidu Ubaidillah ibn al-Hasan. Yani al-Hasan, yani ayah kepada Ubaidillah. Ubaidillah ni adalah seorang qadi. Qadi ni adalah hakim lah. Kalau bahasa kita kadi, kadi, tok kadi. Kadi ni maksud dia hakim. Kalau kadi orang dalam di Malaysia ni adalah orang yang nak menikahkan, orang yang nak menikahkan, tukang nikah. Tapi yang qadi ni adalah maksudnya hakim, yani ketua hakim lah, ketua hakim di Basrah. Basrah ni di Iraq. Wa amiruha, amir ni maksudnya dalam masa yang sama juga dia adalah gubernur di tempat tersebut.
fakasura man yu'azzihi, maka ramailah orang yang datang memberi takziah, mengucapkan takziah kepada dia, untuk menyabar, menenangkan dia. Fadzakaru ma yatabayyanu bihi jaza'ur rajul min sabrihi, dan orang ramai mendapati Ubaidillah ni dia tak mampu untuk bersabar, bahkan dia sangat kecewa, sangat bersedih, seolah-olah dia macam tak reda atas kematian ayah dia, sebab ayah tersebut sangat disayangi. Sedangkan dalam masa sama dia adalah seorang ketua, seorang pemimpin, bahkan seorang ketua hakim, tapi dia sangat kecewa. Sepatutnya dia seorang yang mampu bersabarlah, sebab dia kena tunjuk contoh kepada rakyat jerata dia. Fa ajma'u ala annahu idza taraka shay'an kana yasna'uhu faqad jaza'. Kemudian orang ramai mengatakan, sepakat mengatakan bahwasanya idza taraka shay'an kana yasna'uhu, sekiranya dia meninggalkan perkara yang selalu dibuat dia, kana faqad jaza'a, sebab di antara alamat ataupun tanda seorang tu tak mampu untuk menanggung ujian, dia tak reda dengan ujian, dia telah meninggalkan perkara yang selalu dibuat dia. Itu maksud kepada kalam tersebut. Sebab terdapat itu semuanya contoh daripada nak sebut bagaimana lafaz ta'ziah tersebut diucapkan. Qultu wal athar fi hadha al-bab kathiratun, wa innama dhakartu hadhihi al-ahruf li alla yakhlu hadha al-kitab min al-isharati ila tarafin min dhalika wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, al-athar, ini cerita-cerita daripada para sahabat, daripada para salafus salih, tabi'in dan sebagainya, terlalu banyak. Kalau disebutkan di sini, memang akan mengambil banyak muka surat. Kathiratun wa inna ma dzakartu hadhihi al-ahruf, adapun aku menyebut sebahagian daripada berita-berita tersebut li alla yakhluwa hadzal kitab min al-isyara ila tarafin min dhalik, untuk melengkapkan, untuk nak ceritalah tentang sikit sebanyak tentang bagaimana mereka mengucapkan takziah. Wallahu a'lam. Itu contoh bagaimana para ulama ataupun salafus salih memberi takziah sesama mereka. Dan saya minggu lepas selepas mana selesai daripada memimpin bacaan tahlil, bacaan Yasin dan tahlil di surau taman saya ni, Tuan Kenduri tersebut datang cerita tentang hal keadaan dia, kematian ibu dia meninggal disebabkan COVID. Kemudian anak dia pula tak lama lepas tu anak dia pula aksiden, baru keluar hospital. Kemudian saya katalah, moga-moga dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu ni, kepada abang ni, moga-moga Allah Ta'ala mengangkat darjat. Itu juga contoh daripada takziah. Tak perlu pun untuk kita menyebut perkataan takziah tersebut. Itu tak sampai lagi maksud dia. Tak sampai lagi maksud daripada takziah tersebut. Dan begitu juga saya pernah mengucapkan takziah kepada guru saya, iaitu Syekh Yusri Hafizahullah, di hari kematian isteri beliau. Saya mengucapkan fasabrun jamil, wahai ya sayyidi, fasabrun jamil. Dan itu juga di antara yang seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi tersebut, menunjukkan disunatkan untuk kita mengucapkan takziah, sangat dituntut untuk mengucapkan takziah kepada orang-orang soleh. Sebab apa? Hikmah dia untuk kita mendapat doa daripada mereka. Doa daripada mereka. Sebab orang yang soleh ni, apabila kita mengucapkan benda-benda yang baik, perkara yang baik, mereka akan membalasnya dengan doa ataupun ucapan yang baik. Itu tujuan kenapa kita dituntut untuk memberi takziah kepada orang yang soleh. Wallahu a'lam. Cukup sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang
berkenaan dengan fil isyarah ila ba'di ma jara min at-ta'un fil Islam, berkaitan dengan ta'un. Apa yang dimaksudkan dengan ta'un? Adakah wabak sekarang ni iaitu COVID ni termasuk dalam ta'un? Itu kita akan bincang pada majlis yang akan datang, iaitu pada hari saya rasa mungkin hari Selasa. Sebab pada bulan ni insya-Allah hari Isnin kemungkinan besar tak dapat nak buat. InsyaAllah kita sambung pada atau kita berjumpa pada hari Selasa insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita akhiri dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. Moga-moga Allah berkati dan mudahkan urusan kalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.